من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun sekali lagi dalam bilik kuliah secara maya ini untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Insya-Allah hari ini kita nak bermula dengan hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh dalam kitab ini. Kata Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, an Humran maula Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu annahu ra'a Uthmana da'a biwudu fa afragha ala yadayhi min ina'ihi faghasalahuma thalatha marrat thumma adkhala yaminahu fil wudu thumma tamadmad wastanshaq wastanthar ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Inilah hadis yang ketujuh yang dimasukkan oleh Syekh Abdul Ghani ataupun Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam kitab dia Umdatul Ahkam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis ini secara umumnya membicarakan berkaitan dengan wudu. So, saya bacakan kepada tuan-tuan terjemahan dia. Kemudian insya-Allah kita akan cuba untuk mengambil beberapa faedah hukum daripada apa yang disebutkan ataupun yang dirumuskan oleh para ulama daripada hadis ini. Ya, baik. Maksud hadis ini daripada Humran. Ya, Humran maula kepada Uthman. Maula ni kalau dalam bahasanya dia lebih kepada macam bekas hamba lah yang dibebaskan. Kepada Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan tuan-tuan kita pun tahulah. Kita pun kenal Uthman yang merupakan khalifah ketiga umat Islam setelah daripada kewafatan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Uthman pun dilantik menjadi khalifah. Uthman ni kira orang hebatlah. Digelar sebagai Zunnurain. Kerana Uthman ni dia menikah dengan dua orang anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dua orang anak Nabi iaitu Ruqayyah
dan Ummu Kulthum. Tapi dia bukan gabungkanlah, bila seorang meninggal baru dia kahwin yang seorang lagi. Menunjukkan dia ni ada kelebihan lah. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Humran ni kata, dia nampak Osman. Dia nampak Osman, satu hari Osman ni dia minta dengan pembantu dia untuk bawa wudu. Dalam baris dia ni pun, kalau tuan-tuan ada kitab, ada buku kat tuan-tuan, wudu ni maksud dia, dia bukan wudu, dia wudu. Wudu perbuatan mengambil wudu. Manakala wudu ialah bekas untuk mengambil wudu. Tengok bahasa Arab dia kaya tuan-tuan. Baris perkataan sama, baris beza makna. Itu hebatnya bahasa Arab ni. Ya, bara. Ba dengan ra ni boleh baca barrun, boleh baca birrun, boleh baca burrun. Barrun daratan. Birrun kebaikan, burrun gandum. Itu hebatnya bahasa Arab. Jadi kat sini kita baca dengan wudu. Kita baca dengan wudu. Baik. Wudu ni maksudnya ialah bekas air untuk mengambil wudu. Maka Osman minta kepada pembantu dia bawakan wudu. Dia nak ambil wudu. Fa afragha ala yadayhi min ina'ihi. Maka faghasalahuma thalatha marrat. Dia dah ambil bekas air tu, kemudian dia basuhkan tangan dia. Dia basuhkan tangan dia dengan kedua tangan dia daripada air tersebut. Dicurahkan air daripada air yang ada dalam bekas tu, dicurahkan ke tangan dia, kemudian dia basuh kedua tangannya tu 3 kali. Dia basuh tangan dia tu 3 kali. Yang ni insya-Allah kita akan bincang dia punya hukum kemudian. Insya-Allah saya akan huraikan ya. Baik. Kemudian bila Osman dah basuh tangan dia, dia apa? Dia macam curahlah, dicurah air 3 kali ya, dicurah air. Baik. Kemudian dia pun masukkan tangan dia ke dalam bekas air tu. Summa adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian dia masukkan tangan kanan dia dalam bekas air wuduk tu. Summa tamadmad. Kemudian dia pun berkumur. Wastanshaq wastansar. Dia berkumur, kemudian dia masukkan air dalam hidung, kemudian dia keluarkan air. Okey. Summa ghassala wajhahu thalatha. Kemudian Uthman basuh muka dia 3 kali. Maksud Uthman terus ambil wuduklah. Dia basuh muka dia 3 kali. Wa yadayhi ila al-mirfaqaini thalatha. Kemudian dia basuh tangan dia sehingga ke siku 3 kali. Basuh muka dulu, kemudian basuh tangan sehingga ke siku 3 kali. Summa massaha bi ra'sih. Kemudian dia sapu kepala dia. Summa ghassala kilta rijlaihi thalatha. Kemudian dia basuh kedua kakinya 3 kali. Summa qal, kemudian Uthman kata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk seperti mana wuduk yang aku lakukan ini. Uthman bagi tahu kepada orang yang tengok dia pada masa tu, inilah wuduk yang aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bila wuduk, tunjukkan wuduk kepada Uthman, dan Uthman tunjukkan kepada anak murid. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai berwuduk, Nabi kata, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla raka'atain. Sesiapa yang berwuduk seperti mana wuduk aku ini, thumma shalla raka'atain, kemudian dia bersalat 2 rakaat, la yuhaddisu fihi ma nafsah, yang mana dia tidak bercakap-cakap dalam kedua-dua rakaat itu. Tak bercakap maksud tak bercakap dalam diri dia. Maksud dia melakukan salat itu dengan khusyuk. Dia melakukan salat itu dengan teliti. Dia buat salat tu dengan tekun. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbih. Kemudian Allah Azza wa Jal akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis ini secara umumnya bercerita kepada kita berkaitan dengan bab wudu. Uthman dia tunjuk wudu kepada
sahabat yang ada pada masa itu, dia tunjuklah, dia kata yang ni, siapa yang berwuduk dengan wuduk aku ini, inilah wuduk yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada aku. Aku tengok Nabi berwuduk seperti ini 3 kali. Kemudian Nabi kata siapa yang lepas ambil wuduk, dia salat 2 rakaat. Yang ni kita panggil salat sunat wuduk lah. Yang mana dalam salat ni dia khusyuk. Dalam salat ni dia betul-betul tekun dan teliti. Allah Azza wa Jal akan memberikan ganjaran. Apa ganjaran dia? Ganjaran dia Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa dia. Dosa ni dosa-dosa kecil lah. Okey, bila berbicara tentang bab wuduk, ada benda yang kita kena tahu. Yang pertama sekali bila kita sebut tentang rukun wuduk. Wuduk ni ada rukun dia. Yang pertama, niat lah. Niat untuk berwuduk. Yang ni kita dah hurai dah dulu. Saya dah huraikan sebelum ini, yang mana niat ini merupakan rukun di sisi majoriti ulama. Kemudian membasuh muka. Basuh muka daripada orang kata apa? Permulaan tumbuhnya rambut sehingga ke siku pula, ke dagu, bawah dagu ni sikit, hujung telinga hingga ke hujung telinga ini. Itulah yang dipanggil sebagai muka. Tangan, kedua-dua tangan sehingga ke siku, kemudian menyapu kepala, membasuh kaki sehingga ke buku lali, kemudian tertib. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai rukun wuduk. Baik. Di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ada perbahasan dalam kalangan ulama. Ada perbahasan dalam kalangan ulama tentang hukum membaca bismillah sebelum wuduk. Hukum baca bismillah sebelum berwuduk. Kalau kita tengok di sana memang ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk berwuduk, untuk membaca bismillah sebelum daripada kita mengambil wuduk. Okey. Cuma ulama berbeza pendapat tentang hukumnya. Okey. Majoriti ulama mengatakan membaca bismillah adalah sunat. Dalilnya apa? Dalilnya memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh umat Islam ni bila nak berwuduk baca bismillah. Tawaddau bismillah. Ambillah wuduk dengan nama Allah. Kemudian hadis yang lain, la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaih. Tidak ada wuduk bagi mereka yang tidak menyebut nama Allah padanya. Okey, hadis riwayat Tirmizi. Yang hadis pertama tadi riwayat Al-Imam An-Nasai. Baik. Majoriti ulama kata hadis ini status dia ataupun hadis ini sebahagiannya, yang pertama hadis Nasai tadi saya baca sahih. Hadis yang kedua tadi adalah hadis yang hasan. Cuma hukum membaca bismillah itu majoriti ulama kata sunat. Kenapa mereka kata sunat? Sunat ni benda yang kalau kita buat dapat pahala, ya. Kalau tak buat dia tak dapatlah dosa dan juga tak mengganggulah kesahihan wuduk ni. Ya. Kerana mereka kata yang pertama ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala bila menyebutkan tentang wuduk, Allah Taala tak sebut pun bismillah. Jadi bila Allah tak sebut bismillah, Allah hanya sebut benda-benda yang menjadi rukun. Allah Taala kata idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Apabila kamu bangun nak mendirikan salat, maksud niat dah ada nak pergi salat, pergi ambil wuduk, basuh muka kamu dan sebagainya lah, sehingga akhir ayat. Dan Allah Taala tak sebut bismillah. Kemudian hadis Uthman yang kita baca ni pun tak disebut oleh Uthman dan tak ditunjukkan oleh Uthman dia membaca bismillah. Kalaulah kata bismillah ni wajib, kalaulah kata bismillah ni benda yang tak boleh tinggal, dah tentu disebut dalam dalil ni. Habis itu disebut dalam dalil lain, disebut dalam dalil lain tu kira bonus lah. Adalah maksudnya tanda yang menunjukkan ia bukan satu kewajipan. Ya, manakala sebahagian ulama Hambali dan juga Az-Zahiri mereka mengatakan baca bismillah ni wajib.
Sebab apa? Sebab mereka menggunakan zahir hadis yang saya baca tadi, iaitu hadis Tirmizi bertaraf hasan, yang mana Tirmizi meriwayatkan daripada Nabi SAW, yang mana hadis Nabi kata la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah padanya. Tak ada wudu. Maksudnya tak sah wudu lah kalau tak baca bismillah. Kalau tak baca bismillah kira tak sah lah wudu. Sebab Nabi kata tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Okey, zahirnya begitu, ya. Okey, kemudian kita tengok kepada perbahasan yang berikutnya, hadis yang berikutnya, ya, iaitu hadis Nasa'i. Talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'a. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal ma'a ahadin minkum ma?" Fawada'a yadahu fil ma' wa yaqulu tawadda'u bismillah. Fara'aitu al-ma' yakhruju min baini asabi'ihi hatta tawadda'u min 'indi akhirihim. Qala Abdurrahman, qala Thabit, qultu li Anas, kam tarahum? Qala nahwan min 70. Hadis ni hadis riwayat Nasa'i dengan sanad yang sahih. Yang mana Albani mengatakan ia sahih, Arnaud juga mengatakan ia sahih. Okey. Maksudnya, sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari-cari air wudu. Mencari-cari air wudu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, sebab dia orang duk cari-cari. Nabi tanya, ada tak air pada salah seorang daripada kamu? Ada tak salah seorang daripada kamu yang menyimpan air? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meletakkan tangannya di dalam air tersebut. Kemudian Nabi kata tawaddau bismillah, berwuduklah dengan nama Allah. Macam baca bismillah bila nak berwuduk. Maka Anas kata aku melihat air keluar daripada jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini mukjizat Nabi lah, air keluar daripada celah jari Nabi, sehingga semua sahabat yang ada pada peristiwa tu, sehingga semua sahabat yang ada pada ketika itu dapat mengambil wuduk. Sehingga kan Thabit, anak murid kepada Anas, Thabit Al-Bunani, bertanya kepada Anas, iaitu tok guru dia, dia kata kam tarahum, berapa ramai kamu melihat sahabat yang mengambil wuduk pada ketika itu? Kata Anas, nahwan min 70. Aku melihat kira-kira ada hampir 70 orang sahabat yang boleh mengambil wuduk dengan air yang keluar daripada jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. So pandangan ni kata wajib. Manakala sebahagian ulama dalam mazhab Maliki mereka kata tidak disunatkan untuk mengambil tidak disunatkan untuk membaca bismillah sebelum berwuduk. Mungkin mereka tidak memandang hadis itu sebagai hadis yang sahih barangkali. Tetapi wallahu taala a'lam, sekadar pandangan saya, sekadar penelitian saya cenderung kepada mazhab majoriti ulama yang mengatakan bismillah, yang mengatakan bacaan bismillah sebelum daripada wudu, menyempurnakan wudu bukanlah satu kemestian. Bermakna sesiapa yang mengambil wudu tidak membaca bismillah, wuduknya tetap dikira sah. Tetapi sesiapa yang membaca bismillah sebelum daripada dia mengambil wudu, dia akan mendapat pahala sunnah. Kenapa saya kata begitu? Dalil yang digunakan oleh majoriti ulama lebih kuatlah. Manakala hadis yang diguna pakai, yang pertama tadi, bila Nabi kata la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaih, tidak ada wuduk bagi orang yang tak baca bismillah. Maksud tidak ada wuduk tu boleh ditakwil dengan tidak ada wuduk yang sempurna. Kerana wuduk yang sempurna kena baca bismillah. Kalau kata tak baca bismillah, wuduk masih ada tapi tak sempurna. Seperti mana Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang lain yang hampir sama. Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang daripada kamu sehingga dia kasihkan saudaranya seperti mana dia kasihkan dirinya sendiri. Adakah bermakna kalau orang tak kasihkan saudara dia maka dia menjadi kafir terus?
Jawapannya tidak, tuan-tuan, kerana yang boleh menjadikan seseorang ini terkeluar daripada Islam ada dia punya disiplin dia, ataupun ada dia punya perbuatan-perbuatan yang kalau dia buat barulah dia boleh terkeluar daripada agama. Sekadar tidak mengasihi saudara, sekadar duk penaya saudara walaupun haram, katalah dia menzalimi saudara dia menzalimi seorang muslim daripada kalangan orang muslimin, itu menafikan sifat kasih kepada saudara se-Islam dia. Adakah dia terkeluar daripada Islam? Kita kata dia berdosa dengan kezaliman yang dia buat, tetapi dia tak terkeluar daripada Islam lagi. Ya, maka para ulama mentakwilkan hadis tu. Kerana ada hadis lain yang menyebutkan orang yang melakukan kezaliman ni masih lagi muslim, cuma berdosa. Maka mereka kata tidak sempurna iman. Bukan tak beriman, tapi tak sempurna iman. Ya, tak sempurna iman. Itu yang pertama. Yang kedua, bila arahan Nabi SAW, Nabi kata tawadda'u bismillah. Berwuduklah kamu dengan nama Allah. Memang dalam ilmu usul fiqh, dia tuan-tuan, ilmu dia ada dua. Kadang-kadang orang confuse. Ada satu yang dipanggil sebagai ilmu fiqh. Ada satu lagi yang dipanggil sebagai ilmu usul fiqh. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang keliru. Ya, mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang keliru. Mana satu ni? Ilmu fiqh ke ilmu usul fiqh? Kan? Baik. Ilmu fiqh ialah ilmu yang kita belajar sekarang ni. Kita nak faham hukum daripada dalil. Manakala ilmu yang berkaitan dengan usul fiqh ialah ilmu yang kita nak belajar kaedah macam mana nak ambil hukum daripada dalil. Contohnya macam ulama usul fiqh ni dia buat satu kaedah, dia kata al-amru lil wujub. Arahan di dalam dalil, kalau dalam dalil tu ada fi'il amar, ada arahan daripada Nabi, ada arahan dalam Al-Quran, asalnya menunjukkan ia wajib. Itu kaedah. Mana ulama dapat kaedah ni? Kaedah ni ulama dapat dengan meneliti sebanyak mungkin dalil-dalil agama. Akhirnya mereka merumuskan kaedah. Dan kaedah ni yang digunakan oleh para ulama untuk merumuskan hukum, untuk mendapatkan hukum fiqh. Apa ni hukum tu? Ilmu fiqh. Tapi macam mana nak rumuskan hukum? Kaedahnya tu dicerna ataupun dirumuskan oleh ilmu usul fiqh. Tu lebih kuranglah kau nak faham. Baik. Kemudian mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian bertanya, kan, bila nak sebut bismillah ni? Bila Nabi SAW kata tawadda'u bismillah, ulama sepakat mengatakan ia adalah sesuatu yang baik. Walaupun mereka berbeza pendapat tentang hukumnya, ada yang kata wajib, minoriti, ada yang kata sunat, majoriti, tetapi mereka tidak berbeza pendapat, siapa yang buat dapat pahala. Jadi bila nak baca? Okey, dalam isu ni tuan-tuan, ulama mengatakan, antaranya disebutkan dalam kitab mazhab Hanbali dan juga mazhab Syafi'i juga sebut, dia mengatakan siapa-siapa yang nak baca bismillah waktu berwuduk, baca bismillah selepas niat dan sebelum dia berkumur. Itu yang terbaik. Yang terbaik. Maksud baca bismillah lepas niat. Sebelum niat tak boleh ke ustaz? Sebelum niat tu tak kira lah sebab tak masuk dalam ibadat lagi. Sebab Nabi kata la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaih. Tidak ada wuduk bagi orang, tidak ada wuduk yang sempurna bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah pada wuduknya. Jadi kita niat dulu. Ya. Okey, kita niat dulu. Kemudian kita membaca bismillah, kemudian baru kita kumur, kemudian baru masuk air dalam hidung dan sebagainya. Baik. Jika terlupa, kadang-kadang kita lupa ambil wuduk ni, nak bersegera sangat, waktu mungkin dah habis, hampir nak habis. Jadi kita ambil tu kelang kabut sikit, tengah-tengah basuh baru kita teringat. Tengah-tengah basuh muka ke, tengah-tengah basuh kaki ke. Maka Imam Ahmad menyebutkan, ya, Imam Ahmad pernah ditanya tentang benda ni, maka dia kata tak apa, boleh baca di pertengahan. Mereka kiaskan dengan makan, yang mana makan, bila kita makan ni kita kena baca bismillah, kan?
Kita baca bismillah makan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, baca bismillah bila nak makan. Wahai anak muda, baca bismillah bila nak makan. Nabi kata, wa kul biyaminik. Kemudian makan dengan tangan kanan kamu, wa kul mimma yalik. Tapi ada hadis di sana yang mana Nabi SAW menyebutkan sesiapa yang terlupa baca bismillah waktu awal makan. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Baca bismillah pada awalnya, maksud kita baca bismillahi awwalahu wa akhirahu ataupun bismillahi ala awwalihi wa akhirihi. Itu di antara benda. So kita pun bila terlupa di awal wuduk, kita baca di tengah-tengah lah baca bismillah. Maka terhasil jugalah pahala sunnah tu insya-Allah. Tapi yang terbaiknya adalah kita baca bismillah di awal. Okey. Cuma ada mungkin sebahagian daripada kita yang bertanya, Ustaz, saya ni ambil wuduk dalam toilet. Kan? Saya ambil wuduk dalam toilet, dalam tandas. Tandas ni maksudnya bilik air itu ya dia berkongsi dengan tempat kita buang air. Maka kita dilarang untuk menyebut nama Allah di dalam bilik di tempat buang air kerana tempat tu tempat najis. Maka di sini para ulama menyebutkan seeloknya baca bismillah tu sebelum masuk tandas. Kan kita bila nak ambil wuduk, sebelum kita masuk tandas, kita dah ada niat dah. Niat bila orang tanya kau nak pergi mana? Nak pergi masuk bilik air. Nak pergi masuk bilik air. Nak apa masuk bilik air? Masuk bilik air ni nak pergi ambil wuduk lah. Niat dah ada. So betul-betul sebelum masuk toilet tu, lepas kita baca doa masuk tandas tu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, sebelum masuk aja baca bismillah, kemudian masuk, terus ambil wuduk. Terus ambil wuduk. Itu yang terbaik lah. Ya. Okey, itu yang terbaik. Tetapi kalaulah kata dah masuk dah, kan, dah ada dalam tu dah, maka sebahagian ulama seperti Syekh Utsaimin pernah mengatakan boleh baca dalam hati saja. Baca dalam hati. Tak perlu disebut di mulut kerana toilet ataupun tempat tandas ni tempat yang tidak digalakkan, tidak dibenarkan untuk kita menyebutkan nama Allah. Sebab itu Ibn Utsaimin dia menjelaskan, dia kata wa in kana fil hammam, kalau dia berada di dalam tandas, faqad qala Imam Ahmad pernah berkata, iza atasa ar-rajul hamidallah biqalbih, apabila seseorang itu bersin di dalam tandas, maka hendaklah dia memuji Allah dalam jiwanya. Ya, fayukharraj min hadhihi riwayah, maka dikeluarkan daripada riwayat ini, daripada riwayat Imam Ahmad ni dikeluarkan satu hukum yang kita nak kiaskan, annahu yusammi biqalbih, dia boleh untuk membaca bismillah dengan jiwanya. Cuma ada sebahagian ulama seperti yang disebutkan Syekh Saleh Al-Utsaimin, seorang ulama daripada Saudi hari ini, dia ada sebut satu pandangan yang bagi saya macam menarik juga untuk kita bincang, iaitu dia kata tandas hari ini dia tak macam tandas yang dulu. Dia kata tandas yang dulu ni memang najis ada dalam tandas tu. Kita buang air, kita basuh dan sebagainya, kita punya bahan buangan tu tersimpan di situ. Tapi tandas hari ini dia kata kalau kita flush saja, najis kita tu akan pergi masuk ke dalam saluran kumbahan, dia kata. Jadi kalau kita masuk tandas kita hari ini, najis tidak lagi berkumpul dalam tu. Sebaliknya najis telah disimpan di dalam satu tong kumbahan di luar daripada kawasan toilet tu. Maka kalau ikut dia kata tak dilarang lagi dah, dia kata. Sebab illah larangan menyebut bismillah ni, dia kata sebab kawasan tu kawasan najis. Sekarang dah tak ada dah. Ini pendapat dia lah, ya. Ini pendapat dia. Tetapi saya tidak nafikan pendapat yang lebih selamat ialah pendapat kalau kita menggabungkan bilik air dengan toilet, maka dalam isu tu kita bacalah dalam hati ataupun kita baca sebelum masuk, itu lebih selamat. Walaupun kita kata dah flush dan seumpamanya, berkemungkinan najis masih ada tapi kita tak nampak sebagai terpercik dan seumpamanya, kita tak sempat basuh, maka ada jugalah
najis di situ. Wallahu a'lam. Ya. Bagi saya kekal yang asal kalau bersambung bilik air dengan toilet, maka kita baca dalam hati saja ataupun baca sebelum daripada masuk toilet. Wallahu a'lam. Okey. Kemudian dalam hadis tu Osman menunjukkan basuh tangan. Basuh tangan sebelum berwudu adalah sesuatu perkara yang dituntut. Satu perkara yang digalakkan, sunat. Dia bukan wajib, dia sunat. Basuh tangan sebelum ambil wudu. Walaupun waktu kita ambil wudu tu, kita bukan bangun daripada tidur. Hadis sebelum-sebelum ni, kita bincang, bila bangun daripada tidur, kita basuh tangan. Sebab Nabi kata, فَإِنَّهُ لَا يَدْرِ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Kerana dia tak tahu di mana tangan dia tidur. Kan? Tapi, tengok hadis Osman, clear. Dia bagi tahu Osman ambil wudu sebelum ambil wudu Osman basuh tangan, dan hadis tu tak bagi tahu pun Osman ni dia basuh tu sebab bangun tidur ke tidak. Ini menunjukkan hadis ini mutlak, umum. Hadis ini umum, basuh tangan sebelum berwudu adalah sesuatu yang disunatkan oleh para ulama, sama ada waktu dia ambil wudu tu sebelum tu dia tidur dulu ataupun tidak menjadi masalah. Boleh untuk basuh tangan. Kerana apa? Kerana kita nak berkumur. Kerana kita nak masukkan air dalam hidung. Islam mementingkan kebersihan. Sunat ni selagi mana kita tak nampak ataupun tak mengetahui tangan kita ada najis. Kalaulah kata kita tahu tangan kita ada najis dan air kita tu tak cukup 2 kolah, jangan pergi celup lah. Kerana kalau kita celup, dia akan jadi air mutanajis. Ikut pendapat majoriti ulama. Walaupun air itu tak berubah. Sebab air itu dah terkena najis. Ini kita dah bincang sebelum ni kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, benda yang penting, kalau kita tak pasti tangan kita ada najis ke tidak, maka kita basuh dulu. Kalau kita celup juga tanpa kita tahu tangan kita ada najis ataupun tidak, air itu tak jadi mutanajis. Sebab nak jadikan ataupun nak hukum air itu mutanajis, mesti ada bukti yang jelas. Ada bau ke, ada rasa fizikal ke, berubah warna ke, yang tu baru jadi najis lah. Kalau tak, dia tak jadi najis. Cuma digalakkan untuk kita membasuh tangan atas dasar kebersihan. Atas dasar kebersihan, takut tangan kita kotor dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Para ulama, antaranya Ibnul Munzir, dia kata apa? Ibnul Munzir dia ulas benda ni. Dia kata, fa ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilm ala anna ghusl al-yadayn fi ibtida'i al-wudu sunnah yustahabbu isti'maluha wa huwa bil khiyar in sha'a ghaslahuma marrah wa in sha'a ghaslahuma marratain, atau in sha'a ghaslahuma marrah wa in sha'a ghaslahuma marratain wa in sha'a thalatha, ayu dhalika sya' fa'al wa ghaslahuma thalathan ahabbu ilayha wa ghasluhuma thalathan ahabbu ilayya wa in lam yaf'al dhalika fa adkhala yadahu al-ina' qabla an yaghsilahuma fala syai' alayhi sahiyan taraka dhalika am 'amida in kanata nadhifatain. Kata Ibnul Munzir, seorang ulama, dia kata orang yang kita hafal nama mereka, yang kita nukilkan ilmu mereka daripada kalangan ahli ilmu, bersepakat mengatakan bahawasanya mencuci tangan ketika di permulaan wudu merupakan sunnah yang digalakkan untuk dilakukan. Wa huwa bil khiyar, dia mempunyai pilihan. Kalau dia nak, dia boleh basuh sekali. Dia boleh basuh sekali. Kalau dia nak, dia boleh basuh 2 kali tangan dia. Kalau dia nak, dia boleh basuh 3 kali. Ayu zalika sya'a fa'al. Mana-mana satu yang dia nak buat, dia boleh buat. Sekali pun boleh, 2 kali pun boleh, 3 kali pun boleh.
wa ghasluhuma salasan ahabbu ilai, dia kata. Tapi basuh 3 kali ni lebih aku suka. Wa in lam yaf'al zalik, kalau dia tak buat benda tu, maksud dia tak basuh tangan dia sebelum berwudu, fa adkhala yadahu al-ina, dia masukkan tangan dia ke dalam bekas air, qabla ay yaghsilahuma, sebelum dia basuh kedua tangannya, fala syai'a alaih, maka tidak ada menjadi satu kesalahan bagi dia. Tak jadi apa-apa kat dia. Maksud dia tak bersalah lah. Sahiyan taraka dzalika am amidan, sama ada dia meninggalkan tu kerana terlupa ataupun dia tinggalkan tu kerana sengaja. Dia tertinggal terlupa, dia kata, oh lama saya terlupa lah pula, termasuk pula dalam bekas air ni. No problem, boleh teruskan. Selagi mana tak terzahir najis. Ataupun dia saja tinggal malas basuh tangan lambat, tapi dia tak dapat pahala sunnah. Iza kanata nadhifatain, jika kedua tangannya itu bersih. Kalau dua tangan dia tu ada najis, dua tangan dia tu kotor, maka janganlah. Kerana ia akan mengotorkan air yang tidak cukup 2 kolah, yang tidak cukup 2 kolah tersebut. Baik. Boleh ya tuan-tuan? Saya pergi pelan-pelan je ni, saya pergi slow-slow sebab ada yang kata saya laju sangat. Baik. Kita pergi pada perbahasan yang berikutnya, iaitu takhlil. Bila ambil wudu, dia ada satu bab yang dipanggil sebagai takhlil janggut dan jari, iaitu menyelat. Menyelat janggut dan menyelat jari. Yang ni ulama beza pendapat lah tentang hukum dia. Majoriti ulama mengatakan menyelati janggut dan jari adalah sunat. Kerana apa? Kerana ada hadis. Di sana ada hadis daripada Anas, yang mana Anas kata dalam hadis ni, Anas bin Malik lah. Anas bin Malik, dia kata, hadis Abu Daud ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda akhadha kaffan min ma fa adkhalahu tahta hanki. Tahta hanaki. Fa khallala bihi lihyatah wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jal. Nabi lepas dia basuh muka tu, ambil wuduk tu, dia akan ambil satu tadahan air, lepas tu dia akan masuk dalam janggut dia. Dia akan masuk dalam janggut dia untuk menjadikan air itu masuk dalam dia punya, orang kata apa, janggut yang tebal, sebab janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam tebal. Okey, ulama dia ada bezakan janggut tebal dengan janggut nipis. Janggut tebal ialah janggut yang bila kita tengok kita tak nampak kulit di bawah. Janggut nipis kalau kita tengok dia, kita tengok orang yang ada janggut tu, kita tengok waktu kita bercakap dengan dia nampak kulit tu nipis. Nipis ni memang kena basuh sampai ke kulit bawah janggut. Tapi kalau tebal, para ulama kata dia hanya perlu sapu janggut di kawasan zahir, tapi disunatkan untuk menyelati janggut begitu. Ya. Baik. Kenapa mereka kata sunat? Kerana ayat Al-Quran apabila menyebutkan tentang basuh muka, tidak menyebutkan tentang takhlil janggut, iaitu kita panggil apa? Menyelati janggut. Okey. Dan hadis Osman yang kita sedang bincang ni pun tak menyebut tentang perkara itu. Jadi menunjukkan benda ni bonus sahaja, sebab hadis Abu Daud hanya menyebutkan, hadis Abu Daud menyebutkan, tapi hadis yang tadi yang kita baca tak menyebutkan. Manakala sebahagian mazhab Maliki mengatakan wajib menyelati janggut. Ya. Daripada Asim, mereka menggunakan dalil daripada Asim bin Laqid, daripada ayahnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'ta fa asbighil wudu wa khallil bainal asabi'. Daripada Asim bin Laqid, daripada ayahnya Laqid, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berwudu, hendaklah kamu sempurnakan wuduk kamu dan hendaklah kamu menyelati di antara jari jemari. Okey, dia orang gunakan dua dalil majoriti dan juga dalil yang ni untuk mengatakan wajib. Ya. Baik. Pendapat saya wallahu a'lam, menyelati janggut ni bukanlah satu kewajipan lah. Dia yang wajibnya adalah menyampaikan. Macam mana air boleh sampai, tak ada masalah. Boleh sampai. Cuma kalau janggut tu tebal, hanya meratai kawasan luar janggut. Kalau dia meratakan dengan menyelati, itu terbaik.
Kalau tak buat, tidak menjadi masalah. Boleh sapu di atas kawasan janggut ni. Ya? Baik. Begitu juga dengan jari lah. Kalau kita boleh untuk menyampaikan air ke keseluruhan jari, di celah-celah jari ini, termasuk jari-jari kaki, tanpa menyelatinya, contoh macam hari ini orang pakai pipe, itu memadai. Tetapi kalau nak dapatkan pahala sunnah, kita selatkan dengan jari jemari kita supaya lebih meyakinkan dan mengamalkan apa yang disebutkan di dalam hadis. Okey, kita pergi kepada perbahasan berikutnya tuan-tuan dan puan-puan. Hukum kumur dan masukkan air dalam hidung. Kalau kita tengok dalam hadis Uthman ni memang dia disebut. Uthman buat benda ni. Itu kumur dan juga masukkan air dalam hidung. Dalam istilah, kumur ni madmadah lah. Manakala masukkan air dalam hidung dipanggil istinsyaq. Istinsyaq. Okey. Dan bila istinthar, dia luahkan, itu dinamakan istinthar. Baik, majoriti ulama daripada 3 mazhab mengatakan hukum kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung adalah sunnah, bukan wajib. Sebab apa? Sama juga alasan dia. Dia kata ayat Quran tak sebut pun pasal masukkan air dalam hidung. Al-Quran tak sebut pun Al-Quran tak sebut pun tentang berkumur. Tak sebut. Ya, Al-Quran tak sebut. Al-Quran hanya kata basuh muka kamu. Basuh muka kamu. Okey. Itu dalil majoriti. Dia kata, ya, kami suruh buat tapi tak sampai kepada tahap wajib. Sunat. Nabi SAW buat. Ya, kita tak nafi Nabi SAW buat. Kita pun galakkan. Tetapi ia sunnah. Ia bukan satu kewajipan. Maksud kalau tinggalkan, wuduk tetap sah. Okey. Manakala mazhab Hambali mereka kata wajib. Mereka kata kumur dan masukkan air dalam hidung ni wajib. Sebab apa wajib? Mereka kata wajah dalam Quran ni merangkumi mulut dan merangkumi hidung. Dia kata wajah. Dia kata itu termasuk dalam wajah tu sebab dia kan dekat wajah. Mulut dekat wajah. Hidung dekat wajah. Jadi wajah tu. Jadi bila wajah kena masukkan air lah supaya meratai semua. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala suruh basuh muka, so kena meratai air seluruh muka. Muka ni termasuklah hidung dekat muka, lubang hidung ni pun kat muka. Kumur mulut ni pun di muka. So kena basuhkan. Okey. Itu dalil pertama mereka lah. Yang kedua mereka kata Nabi SAW tidak meninggalkan kumur dan istinsyak ketika berwuduk. Dia kata Nabi menjadikan amalan istinsyak dan berkumur dan juga beristinsyak ni dalam wuduk. Jarang sangatlah Nabi tinggalkan. Ini menunjukkan bahawasanya Nabi sendiri menjelaskan maksud wuduk tu mesti berkumur dan mesti beristinsyak. Mesti masukkan air dalam hidung. Okey. Mereka mengatakan bahawasanya hadis yang Nabi SAW berwuduk menjelaskan makna Al-Quran dan memperincikan kandungan ayat Al-Quran yang bercerita tentang ayat wuduk. Sebab itu Ibn Qudamah Al-Maqdisi, seorang ulama mazhab Hanbali, dalam kitab Al-Mughni dia kata apa? Dia kata kullu man wasafa wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mustaqsiyan zakara annahu tamadmad wastanshaq wa mudawamatuhu alaihima tadullu ala wujubihima. Dia kata lianna fi'lahu yasluh an yakuna bayanan wa tafsilan lil wudu' al-ma'muri bihi fi kitabillah. Ini dia punya alasan nak kata wajib tu. Dia kata setiap orang, setiap sahabat yang meriwayatkan hadis berkenaan dengan wuduk Nabi, yang mensifatkan wuduk Nabi seperti Uthman tadi, kalau dia cerita detail, mereka akan sebut Nabi mesti berkumur dan Nabi mesti ambil ambil air, masukkan dalam lubang hidung Nabi, sedut air. Wa mudawamatuhu alaihima, bila Nabi SAW sering melakukan perbuatan tersebut, perbuatan yang konsistennya Nabi dalam perlakuan tersebut menunjukkan ia wajib. Kerana perbuatan Nabi ini boleh untuk masuk dalam penjelasan dan perincian kepada wuduk yang disuruh ataupun yang diperintahkan dalam kitab Allah. So, ni mazhab Hanbali lah. Begitu juga
Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang mana Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis, man tawadda'a falyastanthir wa man istajmara falyutir. Hadis Bukhari. Sesiapa yang berwuduk hendaklah dia memasukkan air dalam lubang hidung dan keluarkan balik. Dan sesiapa yang beristijmar, sesiapa yang beristinja dengan batu ke dengan benda-benda yang kesat, falyutir, hendaklah ganjilkan bilangan. Dan mereka kata al-amru yufidul wujub. Arahan Nabi ni memberi makna kewajipan. Kemudian di sana ada hadis yang lain. Nabi kata asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima. Hadis riwayat Tirmizi, Tirmizi kata hasan sahih. Apa maksud hadis ni? Hadis ni kata asbighil wudu, sempurnakan wudu. Nabi kata sempurnakan wudu. Basuh elok-elok wudu ni. Wa khallil bainal asabi', dan selati di antara jari jemari. Wa baligh fil istinshaq, dan bersungguhlah kamu dalam memasukkan air dalam hidung, illa an takuna sa'ima, kecuali kalau kamu berpuasa. Jangan bersungguhlah. Kalau puasa takut air masuk dalam tekak. Jadi hadis ini dia kata menjadi satu dalil mengatakan Nabi kata bersungguh. Kalau tak puasa, kalau puasa jangan, tapi buat juga. Cuma jangan jangan melampaulah. Takut air masuk dalam tekak sehingga membatalkan puasa, kan. Jadi dalil-dalil ni mereka kata menunjukkan bahawasanya ia adalah sesuatu yang tidak boleh untuk ditinggalkan suka-suka. Mesti buat. Kata. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tak pernah tinggalkan satu. Yang kedua, Nabi SAW pernah arahkan. Kan? Pernah arahkan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Saya, wallahu alam, sekadar saya kaji, saya cenderung dengan pendapat majoriti ulama yang mengatakan kumur dan juga masukkan air dalam hidung ni adalah suatu perkara yang sunat sahaja. Tapi jangan tinggalkan kerana ia adalah satu benda yang memberikan pahala. Okey. Kenapa saya kata sunat? Kenapa saya setuju dengan ulama yang kata sunat? Kerana dalil yang mereka gunakan tu kukuhlah bagi saya. Yang pertama, Al-Quran tak sebut pun pasal kumur dan istinsyak ni. Al-Quran tak sebut. Al-Quran tak kata bila kamu nak pergi ambil uduk, pergi kumur dulu. Pergi masukkan air dalam hidung. Itu satu. Okay. Yang kedua, secara bahasanya, bila kita kata muka, pada bahasa lah, bila orang tanya kita, mana muka kau? Muka ni adalah sesuatu yang bertentangan dengan orang yang bercakap dengan kita. Itu muka. Sebab tu dia panggil wajah. Wajah ni apa dia? Wajah ni ma tahsulu bihil muwajahah. Sesuatu yang terhasil padanya pertentangan. Sesuatu yang bertentangan dengan orang yang kita sedang bercakap. Itu dipanggil wajah. Baik. Bila kita kata wajah itu sesuatu yang bertentangan, maka sesuatu yang tidak ada pertentangan seperti dalam mulut, seperti dalam hidung, itu tak termasuk dalam wajah. Tak termasuk dalam wajah. Okey, itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau betul lah sesuatu yang ada pada muka walaupun tak bertentang dianggap sebagai wajah, dah tentu mata pun kena basuh. Sebab mata pun ada kat kepala. Tapi mata tidak wajib untuk dibasuh. Bahkan boleh memudaratkan, nanti air kotor masuk dalam mata boleh menjangkitkan mata. Ini benda yang bahaya. Jadi saya cenderung kepada pendapat majoriti ulama yang mengatakan bahawasanya benda ni sunat lah. Benda ni sunat, tapi jangan tinggal lah. Bukan susah pun. Dan saya percaya tuan-tuan, di kalangan kita ni insya-Allah mengamalkan benda ni. Buat benda ni tak tinggal. Kemudian dalam hadis Uthman ni ditunjuk basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, kemudian sapu kepala. Sapu kepala ni ada perbahasan sikit. Okey. Maliki dan juga Hambali mereka kata sapu ni, kepala ni wajib sapu seluruh kepala. Maksudnya sapu seluruh kepala. Daripada depan sampai belakang. Yang mana ada kawasan kepala wajib. Okey.
Manakala Hanafi, mereka kata wajib sapu 1/4 daripada kepala. Mazhab Syafi'i pula kata wajib sapu sebahagian saja. Manakala sapu keseluruhan tu sunat. Mazhab Syafi'i kata sebahagian sikit pun tak apa, cukup memadai. Kenapa? Kerana mereka berbeza pendapat tentang maksud wamsahu biruusikum. Bila Tuhan kata sapu kepala kamu, kepala kamu ni sebahagian daripada kepala ke keseluruhan ataupun 1/4, maka tafsiran mereka ataupun pemahaman mereka yang berbeza-beza itu akhirnya menyebabkan mereka berbeza pendapat tentang hukum sapu di atas sapu kepala ni wajib keseluruhan ke wajib separuh. Wallahu alam, saya cenderung kepada mazhab Syafi'i dalam isu ni, sapu sebahagian sudah memadai, tetapi sunatnya adalah sapu seluruh. Okey, sapu seluruh. Dalam hadis Nabi SAW menyapu keseluruhan kepala dengan meletakkan kedua tangan Nabi SAW di atas kepala Nabi ni, Nabi basuhkan tangan dengan air, basahkan tangan dengan air, kemudian letakkan di atas kepala ni, bermula daripada depan, kemudian Nabi SAW tolak sehingga ke belakang dan Nabi patah balik. Itu adalah yang paling sempurna sekali dalam mengambil wuduk. Tapi Ustaz, kalau saya tak buat patah balik macam mana Ustaz? Saya buat sekali jalan je. Tak ada masalah tuan-tuan. Boleh juga. Boleh juga, tapi yang terbaik patah balik. Sebab kita tahu kadang-kadang ada rambut yang panjang tak boleh patah balik kan. Bila tak boleh patah balik tu, dia kata tak patah balik lah Ustaz, saya buat sekali jalan je. No problem. Ya, baik. Jadi sunat sapu seluruh kepala. Manakala yang wajibnya hanya sebahagian. Okey, berapa kali nak sapu kepala ni? Ulama berbeza pendapat. Ulama berbeza pendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan sapu kepala ni 3 kali. Sebab tu kita belajar dulu 3 kali lah sapu kepala. Cukup. Ambil air, basuh 3 kali kan. Sapu atas kepala 3 kali. 1, 2, 3. Sebenarnya mazhab Syafi'i pun menggalakkan sapu semua, tapi kita entah macam mana, entah kita sapu sebahagian je kan. Maksudnya kita buatlah semua, sebab mazhab Syafi'i tetap menggalakkan sapu semua. Tapi lepas ni kena betul lah. Lepas ni kena betul kan. Okey, bila kita dah tahu sapu sebahagian tu wajib, sapu keseluruhan tu sunat, berapa kali nak sapu? Mazhab Syafi'i itu 3 kali. Sebab ada hadis yang mutlak, hadis yang umum yang mengatakan Nabi SAW mengambil wuduk 3 kali, 3 kali. So 3 kali, 3 kali maksudnya 3 kali lah. Muka 3 kali, tangan 3 kali. Kan? Sapu kepala pun 3 kali, sebab basuh kaki pun 3 kali. Dia kata gitulah. So dia kata 3 kali. Okey. Manakala majoriti ulama mengatakan sapu tu hanya sekali. Sapu kepala sekali sudah memadai. Okey, sapu atas kepala ni sekali sudah memadai. Kenapa? Imam Baihaqi sendiri sebut. Al-Imam Al-Baihaqi ni seorang ulama hadis besar mazhab Syafi'i. Dia hurai benda ni dalam kitab dia. Dia kata qala Al-Baihaqi. Imam Baihaqi berkata, an Hisham bin Urwah an abihi an Humran qala tawadda'a Uthman 'ala al-maqa'id thalatha. Humran dalam riwayat yang lain daripada Hisham bin Urwah, daripada Urwah bin Zubair, daripada Humran kata Uthman mengambil wuduk di atas kerusinya 3 kali 3 kali. Kemudian dia kata waqala hakadha raaitu Rasulullah SAW yatawadda. Kemudian dia kata beginilah aku melihat Nabi SAW berwuduk, kata Humran. Summa qal, kemudian Uthman kata sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, ma min rajulin yatawadda fayuhsinul wudu. Tidak ada seorang lelaki pun yang berwuduk kemudian memperbaiki wuduknya, summa yusalli, kemudian dia salat sunat wuduk 2 rakaat, illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salah al-ukhra hatta yusalliyaha. Ya. Dia kemudian dia salat sunat wuduk, tak ada yang buat benda ni melainkan Allah Taala akan mengampunkan dosanya.
ma bainahu wa bainas salatil ukhra. Selagi mana dia salat tu, so dia akan dapat pahala, dia diampunkan dosa yang dilakukan di antara solat itu sehingga solat akan datang. Okey, ini hadis yang lebih kurang macam hadis yang kita baca tadi. Cuma dia punya lafaz dia berbeza sikitlah. Baik. Kemudian Baihaqi kata lagi, rawahu Muslim fi sahih. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya an Ibn Abi Amr wa ala hadha i'tamada Syafi'i fi tikraril masah. Ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini sahih. Dan dia kata Imam Syafi'i bergantung dengan riwayat ni lah untuk mengatakan basuh sapu kepala 3 kali itu adalah benda yang dituntut sunat. Imam Syafi'i ambil yang ni sebab dia kata 3 kali. Sebab Humran kata Osman ambil wudu 3 kali. Tapi Imam Baihaqi kata apa? Wa hadhihi riwayah mutlaqah, dia kata. Ini adalah riwayat yang mutlak, riwayat yang umum, dia kata. Wa riwayatus sabitah, riwayat-riwayat yang sahih al-mufassarah, riwayat yang lebih detail yang sahih daripada Humran tadullu ala anna at-tikrar waqa'a fi ma 'ada ar-ra's. Riwayat-riwayat yang lain yang sama tapi yang lebih detail daripada Humran juga yang menceritakan tentang wuduk Uthman menunjukkan bahawasanya ulang 3 kali ini hanya berlaku pada anggota selain daripada kepala, daripada anggota-anggota wuduk. Wa annahu masaha bi ra'sihi marratan wahidah. Manakala sapuan di atas kepala tu hanya sekali. Wallahu alam, saya melihat dalam isu ni basuhan anggota lain 3 kali itu dituntut. Basuh muka 3 kali ya dituntut. Basuh tangan 3 kali ya dituntut. Basuh kaki 3 kali ya dituntut. Tapi sapu kepala, ini ulama beza. Mazhab Syafi'i kata 3 kali juga sebab mereka mengambil riwayat yang mutlak. Manakala Imam Baihaqi kata kalau kita tengok riwayat yang lebih terperinci, yang sahih, yang lebih terperinci, dia kata yang 3 tu selain daripada kepala. Kepala tu sapu sekali je. Dan sebahagian ulama yang lain menggunakan dalil, mereka kata memang sapu ni sekali je. Sebab kita sapu di atas khuf, umpamanya sapu di atas stokin kulit, kan? Kita pakai stokin kulit, kita dah ambil uduk, basuh kaki siap-siap, kita dah ambil uduk sempurna sampai basuh kaki 3 kali, lepas tu kita pakai stokin. Yang cukup syarat. InsyaAllah kita akan bincang nanti. Sampai masanya nanti kita bincang. Ya? Bila kita batal wuduk, kita nak ambil wuduk semula, tak perlu buka stokin kulit tu, hanya boleh sapu di atas khuf, sapuan tu hanya sekali. Kerana sapu memang sifatnya sekali, tidak sampai 3 kali. Ini yang disebut oleh ulama selain daripada mazhab Syafi'i, dan inilah pendapat yang saya pegang, yang saya cenderung, iaitu sapuan di atas kepala hanya sekali. Yang terbaik, letakkan tangan atas kepala, tolak ke belakang dan patah balik ke depan. Yang tu terbaik. Tapi kalaulah kata tak mampu, tolak ke belakang saja, mungkin rambut panjang, tak ke depan, sudah memadai. Kalau dia kena sikit pun tak ada masalah, boleh. Ya? Baik. Weh, habis dah waktu ni. Sekejap je. Tak sangka waktu dah habis. So tuan-tuan, insya-Allah kita sambung lagi faedah yang kita nak ambil daripada hadis ni pada kuliah akan datang. Sebab kita ni pun nak raya ni. Kan, walaupun tak dapat balik kampung, tapi naklah juga masak-masak, nak menghiburkan hati yang tak dapat balik kampung tu, kan. Mudah-mudahan tuan-tuan jaga SOP, jaga diri, jaga kesihatan supaya kita insya-Allah dapat membendung penularan wabak Covid ni lah. Sebab saya di Tanjung Malim ni pun ada juga dengar-dengar cerita kes makin naik, zon merah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kami di sinilah. Ya, baik. Kita tengok soalan. Kalau ada soalan yang saya boleh jawab, saya jawab. Yang mana yang saya tak boleh jawab, saya tangguhkan dulu. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain, kita boleh semak dan kita boleh jawab, insyaAllah. Okey. Saya tengok dulu kalau ada. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Okey, akak nak tanya, doktor pakai buku apa sekarang? Doktor buat nota sendiri ke atau yang daripada Umdatul Ahkam? Umdatul Ahkam tu dia hadis saja. Okey, sebab dia hadis saja. Syarahnya tu saya buka berbagai kitab jugalah. Antara yang saya guna adalah kitab Miskul Khitam
syarah kepada Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abi Abdullah Zaid Al-Umari. Baik. Sebab sini belum lagi masuk bab wuduk kan? Dalam buku ni dia cuma bab 1 ada masuk WC dengan ijtimar, dengan yang bab ketiga tu bersiwak. Bab kedua bersiwak. Ya. Belum lagi wuduk. Ya. Jadi hari ni doktor bahaskan yang wuduk lah. Dia sebenarnya dia masuk sekali tu. Dia masuk bab wuduk. Okey. Jadi dia masuk sekali. Hadisnya ada bab wuduk. Okey, jadi lebih bagusnya macam bila doktor berkuliah kita dengar lah kan? Dengar saja. Kalau siapa yang tak ada buku tu tak apalah kan? Ya. Dengar je tak apa. Okey. Baik. Kalau sempat, macam hari ni sempat buat nota. Ya. Nanti ada waktu takut tak sempat nanti, dengar je nanti bila renggang rakaman. Okey, akak dah save, nanti boleh share dekat grup lah daripada yang itu. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Kalau kita berwuduk dalam bilik air, bagaimana cara untuk baca bismillah? Ni saya dah hurai dah tadi. Saya dah hurai dah tadi. Sama ada kita, kalau bilik air kita tu tak campur dengan toilet, tak apalah, kita boleh baca lah bismillah sebab tak ada najis kat situ. Tapi kalau sekali dengan toilet, sama ada kita baca bismillah sebelum daripada masuk ke dalam bilik air, kita baca bismillah siap-siap, ataupun kita masuk baca dalam hati. Okey? Baik. Okey, kita tengok lagi. Ustaz minta tolong bagi ringkasan Arnaud tu siapa? Arnaud tu adalah seorang ulama hadis. Dia guru saya. Berasal daripada Arnaud, daripada Albania. Baru saja meninggal 3 tahun yang sudah. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Kami di Brunei Idul Adha pada hari Rabu. Apakah kami puasa Arafah pada hari Isnin ikut Saudi atau Selasa? Isu ni isu ijtihad. Isu ni adalah isu ijtihad. Sebahagian negara mengikut Saudi total. Sebab Saudi dia pakai ru'yah. Saudi ni dia tengok anak bulan. Tak nampak ke tak nampak. Dia tak pakai hisab. Dia tak pakai falak. Malaysia dia pakai hisab, falak, syar'i dan juga dia tengok juga. Jadi sebab tu ada perbezaan sikit lah. Jadi kalau pemerintah dah kata dia ikut Saudi, maka boleh ikut Saudi. Tapi sebaiknya kita jangan berpecah ataupun jangan berbeza dengan pemerintah lah masalah. Ini masalah ijtihad. Jadi ikut pemerintah. Kalau pemerintah kata hari Rabu raya, so hari Selasa tu kita puasa Arafah. Kalau saya nak puasa hari Isnin sekali, tak ada masalah. Hari 1 dan 9 kan digalakkan berpuasa. 1 hingga 9 Zulhijjah tu memang digalakkan puasa. Ya. Okey. Doktor, boleh ke berzikir menggunakan biji tasbih? Sebab ada setengah ustaz cakap penggunaan tasbih itu meniru agama lain. Ada dalam riwayat yang menunjukkan para sahabat berzikir menggunakan biji tamar. Nabi SAW tidak melarang, tetapi yang afdalnya menggunakan jari itu lebih baik. Mustantaqat dalam hadis disebut, semua jari jemari itu akan ditanya. Akan diminta untuk bercakap sebagai dalil kita. Ya, baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Kiranya kita enter toilet yang ada toilet bowl semata-mata untuk menutup tingkap, adakah perlu untuk baca doa masuk tandas? Kalau ikut dalam hadis, Nabi bila masuk dalam toilet, maka dia baca. Tak kisahlah masuk sekejap ke lama, masuk berkali-kali ke, setiap kali masuk kita baca. Kerana nak minta perlindungan daripada syaitan. Ya, baik.
Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Maafkan saya kalau soalan saya ini tiada kaitan dengan fiqh. Saya nak tanya, kenapa Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang sebahagian sanadnya ada Al-A'mash, sedangkan A'mash adalah seorang yang mudallas. A'mash bukan mudallas. Mudallas tu hadisnya. A'mash ni mudallis. Perbuatan mudallis tidak menggugurkan orang kata apa, kejituan seorang perawi. Cuma ulama akan kenal pasti. Kalau dia buat pelakuan tadlis, mereka akan semak betul-betul hadis ini mereka lakukan tadlis ataupun tidak. Dia tadlis ni, seorang perawi dia riwayat daripada tok guru dia benda yang dia tak dengar. Dia dengar daripada anak murid, daripada guru. Katalah macam tuan-tuan dengar hadis daripada saya dalam kelas ni, ada 5 hadis saya baca, tuan-tuan tertidur. Nanti pergi tanya anak murid lain yang dengar daripada saya. Sepatutnya bila nak riwayat hadis, tuan-tuan bila dengar 5 tu daripada kawan, daripada saya, bila nak baca hadis tu, daripada tuan-tuan akan baca sanad daripada kawan tu, daripada saya. Tapi ada perawi, sebahagiannya dia buang nama kawan dia, dia terus pada nama saya. Perbuatan tu dipanggil tadlis. Maka ulama tak suka perbuatan tu sebab takut-takut kawan tu silap baca. Syekh baca betul, kawan tu pun silap baca, takut berlaku kedaifan pada sanad, pada hadis tersebut. Maka dalam isu tu mereka tak benarkan, ya. Mereka tak benarkan perlakuan tu, dan bila ada perbuatan tu dilakukan oleh perawi, perawi tu akan dicop sebagai mudallis. Jadi bila perawi yang seperti ini baca hadis, dia kata an daripada, mereka akan semak daripada ni dia dengar betul ke tidak dengan mencari riwayat-riwayat yang lain. Jadi Imam Bukhari bila dia keluarkan daripada A'mash, dia akan semak A'mash dengar ke tak. Dia ada satu tesis yang kaji semua hadis-hadis mudallis, hadis-hadis daripada perawi mudallis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dibuat dalam tesis, satu tesis master dan PhD di negara Arab, dan dia cek memang betul-betul lah Imam Bukhari telah memastikan tidak berlaku tadlis. Kalau ada pun hanya sebagai hadis sokongan, hadis mutabaat dan syawahid, bukan hadis usul. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Doa Arafah adakah mustajab doa untuk kita yang tidak melakukan ibadah haji dengan ikut waktu wukuf? Kita tak perlu ikut waktu mereka. Kita ikut waktu kita lah, kerana kita berada di kawasan kita. Kerana zaman dulu pun mereka akan berdoa selepas zawal, iaitu pada waktu petang, mereka akan doa, iaitu dipanggil ta'arif. Dipanggil satu budaya tu budaya ta'arif yang dilakukan di Syam pada ketika itu. Ya. Ikut waktu kita. Waktu di mana kita berada. Bolehkah kita melakukan solat sunat hari raya di rumah? Dan jika boleh, bagaimana caranya? Boleh buat di rumah. Boleh buat bersendirian, boleh buat berjemaah. Macam mana caranya? Macam mana kita salat kat masjid tu, macam itulah kita buat kat rumah. Kena khutbah ke ustaz? Kena khutbah ke tuan-tuan? Khutbah ni kalau kita seorang-seorang je, tak ada orang lain dengan kita, tak perlu baca khutbah. Tapi kalau ada orang lain, family kita ada sama dengan kita, maka kita berkhutbahlah supaya mereka dengar. Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Solat sunat wudu ada tak? Ada solat sunat wudu. Hadis yang kita baca tadi merupakan dalil bagi solat sunat wudu. Ustaz, kalau istinsyak tapi kita keluar air ikut mulut, adakah dikira beristinsyak? Hebat ni. Masuk ke hidung, keluar ke mulut. Macam mana boleh buat tu? Saya tak boleh buat. Tapi sebenarnya basuh ikut hidung, keluar juga ikut hidung. Itu yang dituntut. Tapi kalau tak sengaja keluar ikut mulut, insya-Allah bagi saya tidaklah menjadi apa-apa. Salam Ustaz, jika kita mengambil wuduk selepas mandi, adakah perlu membasuh tangan sebelum berwuduk? Zahir hadis, basuh tangan dulu. Zahir hadis, basuh tangan dulu. Salam Dr. Waalaikumsalam. Kalau perempuan kena sapu rambut, semua juga ke sebab rambut kan panjang? Asalnya, sapu semua dan patah balik. Pusing belakang, patah balik. Asalnya. Tapi kalau orang perempuan dia tak mampu, sebab nanti rambut dia akan merebang kan, maka dia boleh sekali lalu saja. Tak ada masalah.
Ustaz, kalau kita pakai produk UV kerana kulit muka sensitif, produk tu kalis air, nak buat macam mana ya? Boleh Ustaz jelaskan? Kalau dia kalis air memang kena hilangkan lah, kena usaha bagi hilangkan. Kalau kalis air memang air tak masuk. Tapi kalau dia tu tak kalis air, contohnya dia macam minyak yang nipis. Kalau kita tolak-tolak dia akan contoh macam minyak zaitun dan seumpamanya, minyak rambut dan seumpamanya, dia tak ada meninggalkan apa-apa, orang kata apa, satu lapisan yang kita boleh rasa, yang ada jirim bawahnya kan. Yang tu tidak menghalang air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang hadis puasa tarwiyah. Puasa tarwiyah ni puasa 8 hari bulan 8 hari bulan. Hari inilah. Saya dengar ianya hadis palsu, tapi saya lihat ada seorang menghantar mesej berantai puasa hari tarwiyah. Kita bagi tahu hadisnya palsu dan sebahagiannya terlalu dhaif. Tapi adakah hadis puasa hari tarwiyah ni tak ada? Puasa secara khusus tak ada, tapi 8 hari bulan termasuk dalam 10 hari yang awal Zulhijjah. 10 hari yang awal Zulhijjah maka digalakkan untuk berpuasa. Wallahu alam. Okey tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Minta maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Saya terima kasih pada semua Nur Islam Academy juga yang menganjurkan majlis pada malam ini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam masa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.